Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Ketiga baqa, artinya kekal Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu tiada akhir dan tiada perkesudahan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Lawannya turul adami, artinya kedatangan oleh Adam padanya, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, artinya dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Ini kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kita bicarakan ni sifat salbiah. Sifat salbiah. Pembahagian para ulama, sifat wujud tu nama sifat nafsiyah. Qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah, itu sifat salbiyah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, iaitu sifat ma'ani. Kaunu qadiran, kaunu muridan, aliman, hayyan, sampai mutakalliman, itu sifat makna wiyah. Jadi kita duk bicara tentang sifat salbiah. Ada 5 lah sifat salbiah. Kita kena jaga-jaga. Sekarang ni kita berhadapan dengan satu serangan yang agak agresif daripada golongan Wahabi. Kita kata dia Wahabi, dia makna kata dia tak mengaku dia Wahabi. Dia kata dia Salafi. Jadi mereka mendakwa bahawasanya sifat 20 ni bukan dibawa oleh Salafi. Tak ada zaman Salaf. Muslimat muslimin yang dirahmati Allah, saya kena bagi sikit penjelasan. Memang di zaman Nabi memang tak tersusun. Tak ada lah para sahabat duk hafal wujud qidam baqa tu, tak hafal. Tak ada. Macam juga ilmu tajwid. Zaman Nabi tak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid tak ada. Tapi konten itu, dia punya kandungan tu diamal oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa konten tajwid? Apa kandungan tajwid? Baca ikut tajwid. Baca ikut tajwid. Masa tu tak ada lagi idgham, hukum idgham ke, berkait izhar ke, tak ada lagi zaman tu. Tapi adakah Rasulullah dan para sahabat baca tak ikut tajwid? Baca ikut tajwid tu, baca ikut tajwid. Cuma ilmu kemudian ni disusun oleh ulama. Nun mati jumpa ni, baca macam mana, mat ni. Semua ulama bagi nama mat semua ni. Tapi adakah makna Rasulullah dan para sahabat baca yang tak ada mat? Yang ada mat tu, baca tak ada mat? Tak ada. Macam juga sifat 20. Memang tak disusun. Tapi wujud ni diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat tak? Allah tu ada. Ada sahabat kata Tuhan tak ada? Cuma tak sebutlah wujud qidam baqa tu, tak sebut. Tapi mereka meyakini Allah tu ada. Gitu juga dengan qidam. Qidam ni Tuhan tak ada permulaan. Tak ada siapa kata zaman Nabi pun, tak ada siapa kata Tuhan tu ada mula. Itu juga yang kita nak bicara bab baqa ni. Adakah sahabat kata Nabi mati akan binasa? Tak ada. Semua kata
Nabi Allah Ta'ala tu baqa kekal sampailah habis semua. Jadi ini kita tengok serangan yang akhir zaman. Bahkan yang tonjol sekarang ni dia berkata Tuhan tu berjisim. Yang ni saya lagi pening. Seorang berpangkat doktor lah, kira dia tu terkenal lah, masuk TV lah. Dia boleh kata. Dia kata apa? Kalau manusia berjisim, malaikat berjisim, binatang berjisim, takkan Tuhan tak berjisim? Sudah. Allah sebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata oleh Muhammad, Allah tu Esa, dialah Tuhan yang Esa. Allahus samad, Allah ni samad, tempat tumpuan hajat semua manusia, makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tu tak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya Tuhan tu tak serupa makhluk. Beranak tak, dia beranak pun tak. Yang beranak pinak ni makhluk. Tuhan tak serupa makhluk. Tuhan pertegaskan lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala ni tidak sama, tidak berkufu, tak sebanding, tak menyamai makhluk. Apa yang ada pada Allah tak ada pada makhluk. Apa yang ada pada makhluk tak ada pada Allah Ta'ala. Kalau makhluk ni berjisim, tahu tak jisim? Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Itu jisim. Tangan ni pula ada kulit, ada daging, ada bulu, ada tulang, ada darah. Semua ni jisim. Jadi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak boleh nak sama. Satu juzuk sekalipun. Sampai dia kata kalau makhluk boleh berjisim, takkan Tuhan tak berjisim. Lah disamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan sama dengan kambing dengan lembu. Tak kacau. Ni zaman sekarang ni. Dan saya pula duk bimbang sekarang ni di sekolah tak ada sifat 20 ni. Darjah satu zaman saya ada wujud qidam baqah, zaman lah tak ada. Ini macam mana kepahaman mereka ni? Ulama susun cantik dah. Cukup elok lah. Nasib baiklah ada pondok-pondok pengajian yang masih kekal. Baik tu Datuk Ayub Khan masa dia jadi pengarah inilah yang duk menghadapi golongan ekstremis ni, jawatan dia macam tu. Dia kata yang selamat pondok ya. Mengikut kajian polis, yang selamat pondok ya. Lain pada pondok dia ada Wahabi, dia ada Syiah, ada liberal, macam-macam dah. Nasib baik ada pondok. Ni pondok ni kena jagalah betul-betul. Ni kita mengaji sifat 20 ni, bagi saya lah, walaupun Wahabi ni kemukakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita tak tolak yang tu. Tapi bagi kita yang lebih sempurna sifat 20 ni. Yang ni lebih sempurna. Untuk pengetahuan kita, makna kata kalau sebut salafi, semua ulama-ulama zaman silam semua berpegang pada akidah ni yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ni tengah hari ni kita bicara bab sifat yang ketiga baqa. Apa makna ketiga? Ketiga ni ikut susunan ulama. Nak kena faham. Jangan kita kata sifat Tuhan nombor 3. Sifat Tuhan tak ada nombor. Bila ada nombor, ada dulu, ada kemudian. Kan? Nombor 1 dulu, nombor 2 kemudian. Kan? Sifat Tuhan tak dulu kemudian. Cuma ulama susun. Bila disebut bahawa 20 kena tahu, nombor 1 berapa, nombor 20 apa, itu je. Bukan segi hakikat dia, bukan macam tu. Ini ikut susunan ulama usuluddin. Mereka letak nombor 3 baqa. Macam kita lah. Nyata kat saya apa sifat surau ni. Sifat surau ni pertama wujud. Bila kita kata surau ada, baru sah nak kata dia tinggi ke rendah ke cantik ke buruk dah. Kalau kita kata surau ini tidak ada. Kalau surau tak ada, nak kata macam mana dia cantik ke, dia rendah ke, dia tinggi. Sebab tu ulama letak wujud dulu.
Ada pasal dia letak tu. Nombor 2 cantik. Nombor 3 tinggi. Hang bubuhlah cantik dulu kah, tinggi dulu kah, boleh. Kok mana pun boleh. Jangan ada orang main mengajak, dia kata sifat Tuhan pertama hayat. Boleh hayat dulu pun tak apa, tamana dulu pun tak apa. Jadi nombor-nombor ni bukan hakikat. Dia cuma susunan ulama usuluddin. Ketiganya bako. Ketiganya bako. Bako ni dia termasuk sifat salbiah. Saya ulang balik. Apa makna salbiah? Kita nak tahu pasal apa ulama bubuh nama ni salbiah. Salbiah ni berasal perkataan salbun atau insilab. Maknanya nafi. Sifat maknawiyah ni dia cuma lafaz, perkataan yang menunjukkan penafian terhadap zat Allah dan sifatnya yang tak layak. Dia nafi. Umpama Allah Ta'ala tu baharu, maka sifat salbiah qidam nafikan yang tak layak bagi Allah Ta'ala tu. Apa yang tak layak bagi Allah? Baharu. Maka Allah tu qadim. Sifat qidam tu satu perkataan yang menafikan atau menunjukkan penafian terhadap sifat dan zat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Kita cerita dah hari tu. Sekarang kita masuk bako. Bako ni apa? Satu perkataan ataupun lafaz yang menunjukkan penafian perkara yang tak layak bagi zat dan sifat Allah. Apa yang tak layak? Tuhan ni binasa atau ada kesudahan. Binasa atau kesudahan tu tak layak bagi diri Tuhan dan sifat dia. Maka perkataan yang menafikan tu namanya bako. Namanya bako. Itu nama sifat salbiah. Begitu juga yang lain. Jadi bila kita faham dia punya kedudukan dia, lepas tu dia syarah tu, kita senang dah, mudah dah. Datuk Guru kata, kalau kita masuk hutan belukar, nak buat macam mana? Bawa satu parang. Kita buat denai dulu. Tebas, biar lorong. Kita tak boleh masuk rompuh macam tu. Dengan belukar dengan apa, tak boleh dia kaih kalau batang hidung kita. Dia sangkut kaki kita terbah. Kita buat denai. Kita bagi lorong-lorong tu. Lepas tu kita besarkan lagi lorong. Makin lama kita buh batu, buh tanah. Lepas tu buh batu. Lepas tu buh tar. Kereta pun boleh lalu. Begitulah dalam kita mengaji ilmu apa pun. Mula-mula bagi terang dulu. Bagi nampak jelas dulu perkataan ulama' tu. Apa maksud ulama' tu. Lepas tu kita syarah dia bagi cantik. Lepas tu kita faham. Di Usuluddin ni kena faham. Bukan suruh hafal. Hafal tapi tak faham tak jadi. Macam saya nak mai sini. Hafal. Naik rumah ikut jalan Batu Hampak, ikut jalan ni, jalan ni. Bagi kereta tak sampai pergi Kelang. Tak maulah macam tu. Jadi pentingnya sampai. Pentingnya faham. Betul akidah kita tu bagi betul. Itu yang paling penting. Nak faham ni, nak dekat ni kena faham. Nak faham ni kena jelas lah elok. Kalau tak faham tanya lah. Sebab pekak Usuluddin ni tak boleh main agak-agak. Agak-agak tak boleh. Dia kena faham sungguh. Al-jazmu. Kena jazam. I'tiqad kita, pegangan kita kena jazam. Faham, yakin 100%. Nak faham ni, nak yakin ni kita kena faham sungguh. Tak faham kita tak yakin. Jadi kalau ada kekeliruan, tak faham, tolong tanya. Bang mana tersangkut? Pasal yang ni benda penting. Bab akidah ni benda yang cukup asas dalam beragama. Kalau akidah kita tak jelas, ibadat kita tak boleh pakai. Akidah mesti jelas. Mesti jelas. Kepahaman kita tu kena jelas. Baik, kata Tuan Husin kita ni, ketiga faham tu, ikut susunan ulama, bako. Bako ni cakap Arab.
Artinya kekal. Kekal tu cakap Melayu. Arti-arti ni dia terjemah, translate. Dia terjemah dalam bahasa Melayu. Arab kata baqa, Melayu kata kekal. Kekal yang dimaksudkan di sini kekal Allah Ta'ala. Dia sebut Allah tu apa? Zat dia. Zat ni makna diri. Diri Allah tu kekal selama-lamanya. Apa beza kekal Allah dengan kekal kita? Dia berlain. Kekal mana ada dunia ni kekal. Rumah saya kekal hingga sekarang. Sekarang kekal lah akan datang. Jadi macam mana? Runtuh ke, roboh ke, kena banjir ke, tanah runtuh ke, wallahualam. Allah kekal selama-lama. Kekal yang zati. Dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang kekal, tapi bangsa aradi. Kekal yang mendatang, bukan kekal zati. Seperti jasad para Nabi. Jasad Nabi, para Nabi, Rasul-Rasul tak hancur. Kekal. Tapi kekalnya kekal aradi. Dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ruh para syuhada, jasad para syuhada. Zaman pemerintahan Bani Umayyah apa nama zaman tu, berlaku banjir. Banjir mereka di Arab ni kan banjir macam kita. Kita kalau hujan turun lebat dia ada parit. Ayak tu akan pergi ke parit. Di Mekah, Madinah mana ada parit. Hujan dia siap lah. Tepat sat lagi banjir. Hujan lebat, tenggelam Bukit Uhud tu. Di Bukit Uhud tu, di kaki Gunung Uhud tu, ditanam kubur para syuhada perang Uhud. 70 orang bah yang syahid dalam perang Uhud. Kecuali mayat jenazah apa nama Sayyidina Hamzah saya dibawa balik di Madinah. Yang lain semua dikebumikan di kaki Gunung Uhud. Bila mai banjir, mayat tu terbongkar. Nampak mayat tu dengan darah je semua ada. Maka lepas tu Khalifah merintahkan buat kubur lain, tempat yang lebih tinggi. Dekat situ juga lah. Yang tak kena banjir. Kan? Jadi semua orang dapat saksi. Jasad para syuhada yang mati dah begitu lama masih kekal. Lepas tu saya pernah cerita pun yang berlaku di Sik Kedah, di kampung Beris. Lah ni orang buat empangan beris. Saya masa empangan tu tengah nak duk buat dah, cuma nak lepas ayak lah. Kampung tu akan dilepas ayak. Lepas jemput saya ceramah di masjid Beris. Lah ni masjid tak ada orang. Masjid kampung Beris tu, saya ceramah gitu. Lepas ceramah orang kampung cerita lah. Kami ni ustaz sekarang ni tengah duk kerak kubur. Nak pindahkan mayat-mayat dalam kubur ni ke tempat lain. Sebab kampung kami akan ditenggelami oleh air. Dan siapa orang nak buat empangan beris. Mereka duk korek-korek tu. Tiba-tiba ada jumpa satu mayat depan mihrab masjid tu. Tak terjujah, pegang panih lagi badan. Orang tua-tua kamu tu semua kenal. Dia tu imam. Dah mati 30 tahun. 30 tahun dah mati, tapi jasad dia masih elok. Katanya tu imam ni, dia hafal Quran. Dia hafal Quran, dia mengajak Quran di masjid tu. Jadi Allah tunjuk orang hafal Quran ni, mayat dia tak dimamah oleh tanah. Kekal. Tapi kekal tu kekal yang bangsa aradi. Malaikat tamu arash, ciupan sangkakala pun tak musnah, kekal. Ajmuz zanab. Ajmuz zanab ni di tulang punggung kita tu ada, dia macam biji sawi. Berlaku kiamat pun dia tak hancur. Lepas tu ciupan sangkakala yang kedua, maka turun hujan. Lepas tu biji benih kita tu akan tumbuh balik. Hidup balik kita semua ni. Itu panggil ajmuz zanab. Pun tak musnah juga. Ada 10 perkara yang kekal. Syurga, neraka semua kekal. Tapi kekal dia ni kekal yang bangsa aradi. Yang kita mendatang. Macam mana dia kekal? Allah yang bagi dia kekal. Tapi Allah Ta'ala zat dia kekal
yang hakiki. Dia sebut sini kekal Allah Ta'ala. Apa lagi yang kekal? Sifat-sifat Allah tu kekal. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat makni tu kekal. Tak ada lah kuasa dia kemudian lemah macam kita. Kuih tua, kuih lemah. Penglihatan dia makin malap macam kita. Mudah-mudah terang. Kuih tua kena pakai cermin mata. Kuih lama, kuih tak nampak. Jadi ada kesudahan penglihatan kita. Binasa. Penglihatan Allah tak binasa. Pendengaran Allah. Hayat, ilmu. Macam ilmu kita ni. Kuih lama, kuih lupa. Dulu duk apa ayat Quran tu, ceramah buat keluar ayat elok ya. Kadang-kadang ceramah, ayat dia apa bunyi kata. Malah lupa. Sudah dengan lupa. Tuhan tak macam tu. Tu maksud kekal. Kekal di sini, kekal Allah Ta'ala. Bila sebut kekal Allah Ta'ala, kekal zat dia dan juga sifat-sifat dia tu semua kekal. Itu dia. Itu arti. Arti ni kali bahasa ni baru translate. Yang dikendaki di sini macam ni. Bermula maknanya. Makna kekal tu. Baqa tu apa makna sebenar dia. Maknanya kata musannif Tuan Husin, iaitu tiada akhir. Tak bertemu dengan akhir. Yakni dan tiada berkesudahan. Tak bertemu dengan kesudahan. Kekal selama-lama. Allah Ta'ala tu zat dia kekal sampai bila-bila. Sampai bila-bila kekal. Sifat dia pun macam tu. Kudrat kuasa Allah sampai bila-bila Allah berkuasa. Tak ada kuasa Allah tu terhenti. Bersudahan dengan lemah. Tak ada. Sampai bila-bila. Kudrat Allah, iradat Allah, kudrat iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Selama-lama tak berkesudahan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pasti binasa. Sebut apa pun semua binasa. Kekallah zat Tuhan, diri Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Jalal ni kehebatan, jalla jalu yang agung dan ikram yang mulia. Tuhan saja yang kekal, lain daripada Tuhan semua musnah habis. Itu dia. Ya, sebab tu kalau kita ni berkuasa, ingat kuasa kita Tuhan boleh tarik balik. Kalau kita ni kaya kita pun boleh musnah. Tuhan nak berikan kaya. Mai banjir macam berlaku di Lembah Kelang. Kereta baru beli 100,000 lebih. Mai banjir tenggelam habis. Tengok kali buat apa. Tengok dia nak buat apa. Kereta, rumah, perabot-perabot, tak boleh buat apa. Tuhan nak bagi habis. Ada seorang tu himpun dia duit dalam rumah 50,000 habis banjir habis. Tuhan nak ambil bayar apa? Kan? Kata kita semua pasti kena binasa. Hidup kita akan mati. Tuhan tak mati-mati. Sampai bila-bila tak mati. Yang binasanya kita, yang kekal Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berhajatlah pada Tuhan yang kekal. Bergantunglah pada Tuhan yang kekal. Minta tolong pada Tuhan yang kekal. Jangan minta tolong orang lain. Bergantung kat orang lain. Orang lain pun serupa kita. Dia pun nak mati juga. Serupa kita. Kan? Itu dia. Jadi makna kekal itu tiada akhir dan tiada kesudahan. Tak bertemu dengan kesudahan. Bagi zat Allah Ta'ala. Apa zat? Zat tu diri Allah Ta'ala tu. Zat Allah dengan zat makhluk. Apa beza? Makhluk ni dia berjisim. Dia berjirim. Allah bukan berjisim, bukan berjirim. Zat makhluk akan binasa. Zat Allah sampai bila-bila tak binasa. Selama-lamanya.
Tak binasa. Dan dia kata, bagi segala sifatnya, sifat Allah pun tak binasa, tak bertemu dengan kesudahan. Sifat mana tu bila sebut sifat-sifat, sifat ma'ani yang 7 tu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak berkesudahan. Kuasa Allah tak sudah lemah. Manusia dua-dua ada kuasa. Kalau pilihan raya, lemah tak? Habis jatuh. Sebab itu kalau kita berkuasa, jangan sombong. Kita kaya, jangan sombong. Jangan sombong dengan kekayaan kita. Bila-bila Tuhan boleh tarik balik, musnah. Kuasa kita pun begitu. Jangan sombong. Ingat Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi ingat bahawasanya apa yang ada pada Allah tak binasa, tak bertemu dengan kesudahan. Fahamlah yang tu dulu. Kau ada nak soal, sila. Tak mana sangkut agak-agak. Tak jelas tu tanya. Belum saya sambung lagi ni. Ni ilmu tauhid, ilmu penting. Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatal dinu ma'rifatullah ta'ala, kata Nabi. Tegak dan teguh satu bangunan bergantung pada tapak. Bila sebut bangunan, yang paling penting bagi bangunan ni tapak. Foundation, asasuhu, asas tapak. Siapa buat bangunan dia mesti kira tapak dulu. Atas tu lah dia pacak tiang, pacak dinding, pacak semualah. Bermula dengan tapak. Kalau tapak tu tak kuat, foundation tak kuat, beam dia tak kuat, piling dia tak kuat, bangunan akan runtuh. Begitulah agama kita. Nabi kata dibina atas ma'rifatullah, soal akidah. Sebab tu kita lawan sungguh-sungguh. Dia pun kata Allah tu bertempat. Tuhan duduk atas arash. Ar-Rahmanu ala arshi istawa, dia kata. Tuhan sendiri kata Tuhan duduk atas arash. Kalau kita kata Tuhan tak duduk atas arash, kita kapiak. Dia kapiakkan kita balik. Tuhan kata, hang tak percaya Al-Quran. Tak percaya Al-Quran, kapiak. Kalau kita kata Ar-Rahmanu ala arshi istawa, Quran, Tuhan juga kata, Inna Allaha ma'ana. Sesungguhnya Allah berserta kamu berdua. Fa iza ta'laka ibadi fa inni qarib. Bila hamba aku tanya kamu Muhammad, hamba aku dekat. Macam mana pula ayat tu? Ayat tu kata Tuhan kata aku dekat dengan kamu. Tuhan ni duduk atas arash ke duduk dekat kita? Mana yang betul? Ni panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tak boleh pakai-pakai. Alif lam mim apa dia? Siapa tahu makna dia? Kaf ha ya ain sad. Apa makna? Alif lam mim ra. Apa? Ha mim apa? Tak tahu. Begitu juga ayat ni. Sebab tu ulama kata ayat ni ada ayat mutasyabihat, ayat samar-samar yang kita tak mampu. Kita tak mampu nak apa? Nak tafsir dia. Apa dia? Alah, lupa. Ayat ni ayat mutasyabihat. Jadi ayat ni serah pada Allah Ta'ala. Jangan kita pandai-pandai kata Tuhan duduk atas arash. Kalau duduk atas arash ni baharu. Bolehkah khadim duduk atas baharu? Berat tak? Tak menasabah. Habis kalau Tuhan duduk atas arash, sebelum ada arash, Tuhan duduk mana? Tak kacau. Benda-benda ni, ayat-ayat ni dipanggil ayat mutasyabihat. Yang tak boleh kita pun tak tahu, serah pada Allah Ta'ala tu ya. Tapi Allah bagi tahu, laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan baharu.
Bila duduk, tak duduk. Macam Tuhan kata, Yadullah. Fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan. Bukan kita kata tangan. Mana Tuhan bertangan? Tangan ni. Kadang-kadang orang Melayu pun cakap tangan. Orang putih kata tangan. Your hand. Tangan awak. Give your hand. Bagi tahan kat aku. Makna bagi tahan tangan hang kat aku tu, aku nak pimpin hang ke jalan yang betul. Bukan pernah give your hand, pi dapur, ambil golok, potong tangan, pi bagi kat dia. Ni tak kredit. Udah, bapa serah anak dekat ustaz. Ni ustaz, saya serahkan anak saya ni kepada ustaz untuk mengajar. Bagilah tangan hang kat aku. Jadi ustaz tu minta tangan supaya budak tu bersedia untuk dipimpin. Bukan suruh bagi tangan tu pergi golok, ambil golok, tetak tangan bagi ke orang. Orang tak jangan cerdik kan. Jadi ini ayat-ayat mutasyabih, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu cara dia. Dia fahamlah ini. Maksud kekal-kekal tu, kekal zat Tuhan dan sifat Tuhan. Makna kekal, tidak ada kesudahan. Zat Allah tu tak sudah. Tak ada wujud, sudahnya Adam. Bukan macam tu. Macam kita ada sudah. Waalaikumsalam. Pak Mat ada. Mana ada? Tak ada. Hai, mati dah. Tidak. Pak Mat tak ada dah. Dulu tanya, ada. Dulu dah ada dapur makan nasi. Kita mai 5-6 bulan. Pak Mat ada ke? Tak ada dah. Hai. Ada Pak Mat tu, sudahnya tak ada. Allah Ta'ala boleh kata begitu? Tak boleh. Dia sentiasa ada. Sampai bila-bila. Tak berkesudahan wujudnya Allah. Wujud apa? Zat dia tu. Begitu juga dengan sifat Allah Ta'ala. Sifat kudrat, tak sudah dengan lemah. Kita mula kuat tak? Kuatlah mata muda-muda lu. Riang tengah penuh. Allah, dia buat pasal. Lari rebah. Kuat kita, kuasa kita, sudah dengan lemah. Ada sudah. Allah tak ada sudah. Selama-lamanya Allah berkuasa. Iradat Allah pun macam tu. Kudrat iradat. Ilmu Allah tak sudah dengan bodoh. Hayat, samak, basar, kalam, semua tidak ada kesudahan. Gitu. Faham kita no? InsyaAllah. Baik, kita terus. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Lawan. Ni depa duk main-main di bab 20. Dia berkata apa? Wujud arti ada, lawan tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Jadi Tuhan dia ada kan? Tak ada. Hang tak faham pasal apa ulama letak lawan ni pasal apa? Dia masalah usuluddin. Allah sebut dalam Quran. Bukan kita ulama saja buat. Disebut dalam Quran. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ada ayat Quran. Saya tak ingatlah surah apa. Cari tengok, boleh jumpa. Bertawakullah kamu, serahlah diri kamu. Pada siapa? 'Alal hayyil ladzi la yamut. 'Alal hayy, atas Tuhan yang hidup. La yamut, yang tak mati. Hidup tak mati. Akhirnya kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup, bersifat hidup. Hidup tak mati. Dan Tuhan sebut bab akhidah, disebut yang wajib hidup, mustahilnya mati. Jadi Tuhan kita hidup tak mati. Pasal apa Tuhan sebut gitu? Ini jalan tahqiq. Macam mana? Contoh baju saya. Saya boleh kata baju saya ni putih. Tapi nak bagi tahqiq, baju saya putih. Cari putih, lawan dia apa? Hitam. Baju saya putih, tidak hitam. Tidak hitam tu nak kuat lagi putih tu. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur dengan taghut,
dan beriman dengan Allah, kata Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sesungguhnya dia telah memikul, mengikat, memegang iman yang kukuh. Iman yang kukuh tu tolak turut beriman dengan Allah. Tolak tak betul, ambil yang betul. Bukan ambil betul saja, tolak tak betul tu. Ambil yang hak, tolak yang batil. Sebab tu yang main lawan tu. Lawan tu batil, nafi, mustahil, tolak. Isbat yang wajib, tolak yang mustahil. Lawan-lawan ni mustahil lah lawannya. Baik tu kita baca apa semua orang dia kata, baca orang kafir lah. Dia menyembah Allah. Masa yang sama dia sembah setan, sembah tokong. Kita tak mau. Dalam akidah macam tu. Dalam fiqh pun begitu. Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Dua-dua buat tak boleh. Dalam agama macam tu. Ambil yang hak, tolak yang batil. Kan? Buat yang Tuhan suruh, tolak yang tinggal yang Tuhan larang. Itu cara agama kita. Jadi bab akidah, macam mana kita berpegang dengan akidah yang betul, iaitu isbat yang wajib, tolak lawan dia yang mustahil. Apa tu buat main lawan tu? Tu makna dia, nak kena faham. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, lawannya, ya, lawannya turul adam, artinya kedatangan oleh Adam. Tuhan tu ada, kemudian datangnya Adam, datangnya tiada. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Boleh juga ada ulama kata baqa ni lawannya fana, boleh juga. Bersudah dengan binasa, boleh juga. Turul Adam pun boleh juga. Maka tak terima pada akal bahawa zat Allah berkesudahan oleh Adam, oleh tak ada. Akal tak terima. Sifat Allah Ta'ala pun mustahil. Kuasa, kudrat, sudahnya lemah. Lemah tu turul Adam. Tak ada kuasa kat Tuhan sudahnya. Itu akal tak terima. Begitulah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar sampai kalam. Tak binasalah, tak bertemu kesudahanlah segala sifat-sifat Allah. Artinya sentiasalah Allah bersifat dengan sifat kemuliaan. Sentiasalah zat Allah tu wujud sampai bila-bila. Maksudnya macam tu. Ya. Artinya kedatangan oleh Adam, iaitu mustahil. Apa makna mustahil? Tak terima pada akal. Akal tak terima sama sekali. Kan? Akal tak terima sama sekali bahawa zat Allah dan sifat-sifat Allah bertemu dengan kesudahan. Tu akal tak terima. Ataupun akal tak terima sama sekali zat Allah dan sifat-sifat Allah tu berkesudahan dengan binasa. Akal tak terima. Baik. Dalilnya. Kenapa perlu dalil? Supaya kita tidak jadi muqallid. Bertaklid. Taklid segi fiqh tak apa. Taklid dalam usuluddin tak boleh. Tak boleh taklid dalam usuluddin, tak boleh. Fiqh tak apa. Macam contoh. Kita ambil wuduk. Kita mengaji kan. Dalam kitab ni pun dia tak sebut dalil. Dalam bab fiqh nanti. Dia cuma sebut rukun wuduk. Ada 6. Kan? Niat. Basuh muka, tangan sampai siku. Lepas tu sapu kepala. Lepas tu kita basuh kaki sampai buku lari. Ya. Tertib 6 rukun wuduk. Kita pun buatlah macam tu wajah tu. Maka wuduk kita sah. Kita tak tahu dalil. Mana ayat Quran basuh muka? Mana ayat Quran basuh tangan sampai siku? Mana ayat Quran sapu kepala? Mana ayat Quran basuh kaki? Kita tahu tak? Tak tahu. Wuduk kita sah. Macam juga semayang kita. Kita tahu rukun semayang ada 13. Kan?
Pertama, dia katakan niat. Dia panggil rukun niat. Niat. Lepas tu ada qaulinya, apa yang kita perlu baca. Fi'linya, apa kita perlu buat. Fi'li, dia ada sana. Fi'li ada 6. Qauli ada 5. Dah 11. Niat dengan tertib ada 13. Semua ni kita buat dengan betul. Sembahyang kita sah. Mana dalil takbiratul ihram? Mana dalil niat? Mana dalil berdiri betul? Mana dalil ayat Quran, hadis kata duduk tahiyat? Kita tak tahu dalil. Kita ikut imam, ikut mazhab Syafi'i. Sembahyang kita sah. Tapi bab mustuludin tak boleh. Khilaf kalangan ulama. Apa hukum seseorang itu tak tahu dalil sifat 20? Dia tak tahu. Apa jadi dengan dia? Maka khilaf ulama, setengah ulama kata i'tiqad dia, akidahnya sah. Dia ada 3 kan. Al-jazmu mutabiqul haq an dalil. Pertama, i'tiqad tu mesti jazam. Jazam ni putus. Yang dia putus itu bertepatan dengan yang sebenar. Dia yakin Allah ada. Allah memang ada sungguh. Kita bicara tadi. Dia yakin Tuhan tu baqar. Memang Tuhan baqar. 2 dah ada kat dia. Sah dah akidah dia. Ketiganya dalil. Ulama kata, setengah ulama kata, kalau tak ada dalil, akidah dia tak sah. Setengah ulama kata, makna kata, kalau dia tak tahu dalil, akidahnya sah. Tapi dia fasik. Kalau dia boleh mengaji, dia tak mau mengaji. Dia boleh mengaji. Dia jenis orang akal dia elok lah. Kalau dia mengaji, dia boleh dapat dalil. Tapi dia sengaja tak mau mengaji. Dia fasik. Tapi kalau orang tu mengaji, tak dapat-dapat juga. Itu dia tak fasik. Dapat macam mana dia mengaji tak dapat. Yang muktamadnya, iaitu akidahnya sah. Tapi dia fasik. Kalau dia tak mengaji. Jadi oleh itu, bab dalil ni penting. Dalil ada 2. Satu dalil nakli. Nakli ni kita nakal, kita ambil, kita cedok daripada Quran. Satu lagi dalil yang maksud akli. Dalil akli. Akal ni fikir cara. Ulama didik kita macam mana cara nak fikir. Mungkin kita tak boleh fikir ni kan. Tuhan ni kekal. Ulama didik. Kalaulah Tuhan binasa, apa jadi dengan alam? Tuhan tu ada, lepas tu tak ada. Tuhan mati. Apa jadi dengan alam ni? Tak haru biru, lintang pukang, mampu habis. Sedangkan alam yang ada depan kita ni sejasa kekal. Allah yang mengekalkan. Maka Allah tu kekal, tak binasa. Dia pikir-pikir cara tu dia boleh. Contoh. Jadi begitulah. Kemudian dalil nakli, Tuan Muslim buat main ayat Quran dia. Kalaupun kita tak boleh nak ingat ayat Quran tu, paling tidaknya kita faham. Dalam Quran, Tuhan ada berfirman, maksud dia begini, begini, begini. Kita yakin Quran tu Allah tengah sebut yang Tuhan tu kekal, tak binasa. Jadilah. Itu kita ada dalil. Tujuan dalil ni, jangan sampai orang boleh tipu kita. Macam puak Wahabi, saya panggil anak Pak Wahab. Jadi mengelirukan kita. Kita duk yakin elok dah Tuhan ni tak serupa dengan makhluk. Daripada dulu dah kita duk yakin Tuhan tak serupa makhluk, tak berjisim, tak bertempat. Tahu-tahu main anak Pak Wahab ni, dia main sampai kita duk pening macam pening lalat. Tu mana akidah kita belum kemas lagi. Pegangan kita, siapa main kacau kita, kita duk macam tu lah. Keyakinan kita langsung tak bergoyang. Itu baru betul. Ini anak Pak Wahab main kacau apa kita goyang. Terbayangkan kita nak mati besok. Kita nak mati besok. Mai. Setan mai. Dia tipu kita macam. Boleh selamat ke kita? Tu kita kena, benda ni kena ambil berat. Mengaji sampai kita yakin sepenuhnya. Sehingga orang tak boleh kacau kita. Dengan pegangan kita. Pegangan ni aku nak bawa sampai mati. Kira macam tu. Sampai mati aku nak pegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kira macam tu.
Pegang kemih, jangan duk goyang-goyang. Macam gigi goyang tak mau. Kena kemih elok-elok. Ini bab akidah, bukan boleh buat main-main. Itu dia. Dalilnya firman Allah. Dibawa main dalil nakli yang ambil pada Quran. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wa yabqa tu dan kekal. Wajhu rabbik, wajah Tuhanmu. Ulama tafsirkan wajah Tuhanmu tu zat Tuhanmu. Bila disebut wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Tuhanmu, kekallah zat Tuhanmu. Diri Tuhan tu kekal. Tuhan yang mana ni? Zul jalali wal ikram, yang mempunyai jalal, keagungan, wal ikram, dan mempunyai kemuliaan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang sebut dirinya tu kekal. Jadi kita yakin dengan firman Allah Ta'ala, yakin sungguh-sungguh sampai bila-bila yang Allah tu kekal, tak bertemu dengan kebinasaan. Itu dia. Artinya, dan kekal zat Tuhanmu. Zat-zat ni diri ya, bukan zat protein. Lagi kata zat protein, zat besi, karbohidrat pula. Zat ni dia ada tiap ilmu dia ada istilah masing-masing. Kita mengaji usuluddin, kita jumpa perkataan wajib. Wajib apa? Barang yang tak diterima pada akal, tiadanya. Itu wajib. Kata Tuhan tak ada tu. Tuhan kata, kalau kata Tuhan tu tidak ada, akal tak terima. Wajib ada. Wajib ni artinya menerima ada semata-mata. Tapi bila kita mengaji fiqh, wajib lain makna dia. Wajib iaitu barang siapa buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia mai anak Pak Wahab ditambah satu lagi, bid'ah. Aku mengaji pondok punya lama, tak jumpa hukum taklifi, syarat taklifi ni ada tambah lagi. Yang kita tahu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Mana ada bid'ah? Oh, dia kata bid'ah ni, dak bid'ah ni kalau kita buat macam mana? Haram ke? Dak bid'ah. Daklah habaq lah, berdosa ke dak ke? Kita nak tahu yang tu. Kalau gitu, kalau bid'ah, keluar zakat bid'ah. Nabi tak pernah keluar zakat. Ada jumpa tak Nabi keluar zakat? Nak keluar zakat apa? Makan pun tak ada. Selalu berlaku. Nabi mangkit pagi, Aisyah, apa ada makanan kita pagi ni? Tak ada ya Rasulullah. Kita puasa. Jadi hukum sekarang ni, kalau kita tak ada benda makan, disunatkan puasa. Puasa tu jadi sunat. Pasal apa sunat? Kerana tak ada makan. Ikut sunnah Nabi tadi. Nabi tak keluar zakat. Bila Nabi tak keluar zakat, Nabi tak buat. Siapa buat bid'ah. Apa keluar zakat, bid'ah. Tahu? Oh, Nabi suruh keluar zakat. Baik, ada Nabi suruh keluar zakat pagi, beras. Ada tak zaman Nabi orang keluar zakat beras? Mana ada padi beras? Di Mekah, Madinah tu mana ada padi? Yang ada zakat gandum dengan zakat kurma. Maka dipanggil qiyas. Ulama qiyas kan, gandum kurma tu makanan orang tempatan. Mereka di sana makan gandum kurma, wajib keluar zakat gandum kurma. Kita sini padi beras, keluar zakat dengan padi dan beras. Itu nama qiyas. Lepas tu kita pegang Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia ijma' tak pakai, qiyas tak pakai. Nak pakai Quran, hadis ya. Petai jerin. Ada Nabi larang makan petai jerin.
Nabi tak larang makan betel jerih. Tapi Nabi larang makan bawang. Nak masuk masjid makan bawang Nabi larang. Kata ulama, larang tu larang makruh. Elat dia busuk. Jadi betel jerih ni busuk, maka hukumnya sama dengan bawang. Iaitu makruh. Aku tak faham lah buat ni. Apa benda pun tak tahu. Dia tak ikut kaedah ilmu yang betul. Memang kita pakai pak pening. Budak-budak muda tak mengaji macam kita mengaji, tak apalah. Yang tak mengaji tu, tak tahu dia pun nak pening. Ustaz ni kata, dia pun jadi pening. Dah malam tu tak main masjid. Apalah. Oh, baca Yasin. Betul, Nabi tak tentukan malam Jumaat. Tapi Nabi kata malam. Siapa baca Yasin malam, dia Allah ampun dosa dia sampai ke siang. Nabi tak sebut malam apa. Baca api lah malam Jumaat kah, malam satu. Apa ke benda? Dia kata, puak ni benda apa? Dia kata, haru biru betul buat ni. Kita duduk lawan lah. Tak lawan tak boleh. Orang tertipu dengan dia. Lawan lah. Kita baca apa-apa pun, 5-6 minit lagi dah habis. Tentu juga lah nak baca mana. Kita bukan suka keling orang, tapi dia melampau. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Kan kita elok cantik dah. Bila mak kita mati, selalunya berhimpun adik-beradik. Dekat mai lah kumun kan. Tidur tak balik. Mai lah kita buat tahlil, panggil orang masjid mai buat tahlil. Untuk mak pak kita ni. Kan? Buat tahlil. Abang ni bagi 500. Adik ni bagi 300. Kumpul-kumpul buat kenduri. Bukan ambil harta bersaka. Biasanya tak ambil harta bersaka. Bagi ni adik abang, anak-anak dia yang ramai dia bagi. Buat kenduri untuk mak pak. Apa salahnya? Takin pun tak boleh. Kamu balik gitu lah. Lepas tu baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, dia pun kata sapu muka lepas bayar bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahillazi lam yattakhidhu walada. Sampai habis baca ayat kan. Betul ke Ustaz bid'ah? Memang saya kata sapu muka lepas sembahyang bid'ah. Yang tak bid'ah sapu pungkok. Assalamualaikum gabi pungkok belah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kacau lah buat ni. Jadi benda-benda macam ni saja dikira. Saya nampak macam perancangan musuh. Nak bagi memecah belahkan perpaduan umat Islam. Kalau mereka berkhiblat ke Wahabi Mekah, Wahabi buat merah apa baru tambut tahun baru kan keluar. Tengok ada dalam Facebook. Keluar baru ni. Dengan tu Arab tunggang Arab berpeluk dengan betina. Panggil penyanyi-penyanyi. Oh Allah, saya kata apa ni? Kita ni jauh pi Mekah tu, pi Madinah, pi Arab Saudi. Buat umrah, buat haji. Dia pas sana buat kerja mengawet. Ni nak kiamat ke apa ya pun tak tahulah. Baik tu bagi kita ni pegangan ahli sunnah wal jamaah ni pegangan seluruh dunia. Satu dunia pegang macam tu. Hampirlah mazhab Syafi'i kah, Maliki kah, Hanbali kah, Hanafi kah. Inilah cara pegangan yang kita buat ni. Dia pun main nak kacau. Nak bercelaru. Lah ni di mana selamat? Payah dah. Kalau di Yaman tu, dia berkata belah San'a tu, Wahabi. Kalau pergi Tarim, belakang Hadramaut tu selamat. Tu ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Nak pergi Syria dah perang. Nak pergi Iraq pun jadi pencelaru. Ini perancangan musuh memecah belahkan umat Islam. Hingga kita jadi bergaduh sama-sama sendiri. Sebab tu jagalah betul-betul akidah kita. Rajin mengaji. Kalau kita rajin mengaji tak apa. InsyaAllah. Itu dia. Perlunya dalil ni supaya kita jangan jadi muqallid. Apa makna muqallid? Kita berpegang dengan makna kata ikut orang. Tak mau. Kita mau ada pegangan kita sendiri. Jangan duk taklid. Siapa kata, Ustaz Sidik kata, jangan buat begitu. Lagi kita nak mati dia main. Setan main rupa saya. Aku tersilap ajak hampa. Benda dia Tuhan tak ada. Tu dia baru sungguh. Aku bukan kira Ustaz Sidik. Aku kira Tuhan kata lagu ni. Tuhan yang kata kekal zat dia. Ni ayat kita baca tadi.
Aku tak nak ikut siapa-siapa, aku nak ikut Allah Ta'ala suruh. Kita pegang yang Tuhan kata tu. Jangan pegang orang kata. Bab akidah, pegang yang apa Allah kata. Jadi ulama ni cuma nak hurai saja. Nak bagi perjelas apa yang Tuhan kata. Itu saja. InsyaAllah. Kemudian kata musannif, keempatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Kita sambungkan datanglah. Jadi kok ada lagi soalan nak tanya. Boleh tanya. Yang terkeliru, yang tak jelas, kita kena jelas. Jangan bagi samak-samak nak. Duk tak mau. Nak kena yakin sungguh-sungguh. Bawa sampai mati ni. Yang ni yang kita bawa. Sampai mati kita yakin. Yakin dengan ilmu yang kita dapat ni sampai mati. Pegang kemas, jangan buka langsung. Genggam kuat-kuat. Apa jadi pun aku tetap yakin Tuhan kekal, Tuhan tak binasa. Yang binasa ni makhluk. Jangan jadi macam apa tu yang Kasim, anak Pak Kasim tu. Apa nama dia? Siti Kasim. Buat saya mencari Tuhan, tak jumpa. Tiba-tiba kawan saya bagi tahu Tuhan jadi daripada gelombang. Lagi tak betul. Nak cari Tuhan bukan boleh cari lu tu, kena main mengaji. Hampir majlis ilmu jumpalah orang baca kitab tauhid, jumpalah Tuhan. Lepas tu pergi tanya kawan dia. Kawan dia kata Tuhan jadi daripada gelombang. Lagi sesat. Ada kawan macam tu. Tak boleh. Makna kata kita kena mengaji betul-betul. Mengaji usuluddin. Baru kita jumpa. Boleh no? Boleh faham no? Ya. Pasik ni dia orang dia beriman, orang Islam. Tapi dia buat dosa besar. Atau dia mengekalkan dosa kecil. Hari-hari pakai sebab pendek. Buka orang dosa kecil, tapi bila dah lama-lama sikit-sikit jadi bukit. Dah jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Oleh sebab ni dipanggil fasik. Orang yang fasik ni kita tak boleh hukum dia kapiak. Dia fasik lah orang yang berdosa. Jadi kalau dia bertaubat, dia kembali pada Allah, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi orang fasik ni tu yang masalah kita. Kadang kita kahwin, ambil orang fasik buat saksi. Tak mau. Kadang-kadang jadi masalah, kita kahwin. Bakal pak mentua kita tu fasik. Minum arak ke, berjudi ke, tak semayang ke. Tak semayang tu fasik. Ini yang masalah-masalah kita ni. Jadi kita benda-benda bila jadi macam ni, jadi masalah kita. Jadi kita semua, makna kata, nak jadikan diri kita semua ni orang yang beriman elok lah. Yang mukmin, yang beriman, yang amal soleh. Jadi fasik ni itulah cerita dia. Banyaklah cerita dia. Kesaksian dia kita tak diterima bila orang fasik ni. Dia tak boleh jadi saksi. Apalagi jadi wali. Tak boleh kita ambil dia teman, kawan, tempat kita meyakini dia. Tak boleh. Dia akan menimbulkan banyak masalah. Jadi kita naknya orang yang makna kata mukmin yang soleh. Yang soleh pada Allah Ta'ala. Itu saja untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan peganglah baik-baik i'tiqad ni, akidah ni pegang kemas-kemas. Jangan lepas dah. Bahawa aku yakin dengan sepenuh hati Allah tu kekal. Jadi kita bergantung hati, minta. Bukan di dunia saja kita bergantung hati, sampai di akhirat besok kita nak minta sangat-sangat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Waqtim bisalihati a'malana. Tawaffana muslimin walhiqna bisalihin. Waghfir lana wali walidayna
ولمشائخنا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.